Suami yang ugut ustazah saya jumpa kat padang mahsyar kelak, saya akan tuntut apa yang ustazah buat hari ini. Ada suami ugut macam-macam, ustazah tunggu, saya boleh buat macam-macam pada ustazah. Ada yang datang letak pistol depan. Maksudnya ada pegawai-pegawai yang dia ada pistol lah kan. Dia tak ada buat apa-apa, seolahnya dia letak, kita rasa macam dia nak gertak sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, subhanallah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih di atas jemputan yang sangat istimewa ini. Kali pertama saya sampai di Masjid Shah Alam ni. Meninggal arahan, mengejar ketaatan. Meninggal arahan, bukan meninggal dunia ya. Meninggal arahan, mengejar ketaatan. Bila ditanya kepada pihak Unstia apa maksud tajuk ni, dalam kita mengejar ketaatan kepada Allah, kadang-kadang kita meninggalkan arahan. Lepas tu bila ditanya apa maksud ni, Unstia kata khususnya contoh kepada isteri, sebab nak kejar ketaatan kepada Allah, jadi tinggalkan arahan suami. Kuat tu dongeng. Tuan Haji ada nak luah perasaan apa-apa ke? Kalau nak luah masa ni lah. Dan saya sangat suka, sekiranya ada soalan boleh tulis hantar. Boleh ya ibu-ibu sekalian? Masa ni nak luah perasaan. Saya rasa tajuk ni diberikan sebab mungkin latar belakang saya kerja dulu. Dulu saya bekerja di Jabatan Agama sebagai perubicara rumah tangga, kaunselor. Duk dengar masalah rumah tangga. Orang-orang macam Tu Haji pun ramai. Ramai datang mengadu. Ya Tu Haji ni, Tu Haji depan ni kurang sikit. Tapi nampak senyum tu bahagia kan? Cukup seorang ya. Alhamdulillah. Tak nak jawab yang tu. Bila tanya cukup seorang, macam tu kan. Masya Allah, subhanallah. Jadi itu pengalaman saya bila jadi perunding cara rumah tangga. Hari ini viral macam-macam cerita hal rumah tangga orang lain. Saya tak akan sentuh dan saya tak ada komen pun di FB ataupun page. Sebab apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apapun alasan, apapun peristiwa, Allah yang musawwir, Allah yang maha kreatif, Allah yang khalik, Allah yang maha menciptakan. Allah ciptakan sesuatu peristiwa dengan bijaksana, Allah yang hakim, nak menguji keimanan kita. Walau apapun berlaku kepada seorang hamba Allah, walaupun buruk, bersangka baik, benda yang baik mudah. Bersangka baik, benda yang buruk sangat susah. Sebab itu di antara ciri-ciri orang yang untuk dapat husnul khatimah, dia berusaha untuk bersangka baik. Saya baca sifat seorang alim, seorang ulama, seorang yang soleh. Dia berusaha untuk bersangka baik kepada manusia. Sekiranya dia melihat ada arak pada jangkut, lalu dia sebut, aku bersangka, aku menyangkakan ada orang simbahkan arak pada janggutnya. Walaupun benda tu jelas, dia bukan fikir minum arak ke, tak. Walaupun nampak ada bukti, ada kesan, ada bau, tapi dia cuba berusaha untuk bersangka baik kepada manusia yang lain. Sampai dia menyebutkan, aku hanya menyangkakan ada orang menumpahkan arak pada janggutnya. Sekiranya aku mendengar ada orang naik ke atas bukit, lalu menyebutkan, aku adalah Tuhan sekalian alam sebagaimana yang disebutkan oleh Fir'aun, aku hanya menyangkakan dia membacakan ayat Al-Quran. Maksud berusaha untuk bersangka baik. Bukan senang. Sebab apa? Kalau kita ingat hadis Nabi SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib manusia yang lain, saudara Islam yang lain, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian ada mafhum daripada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, di padang mahsyar kelak ada si fulan, ada hamba Allah yang apabila tiba saat untuk dia dihisab, Allah turunkan sutrah, Allah turunkan penghadang, Allah turunkan penghalang. Kalau kita boleh bayang macam langsir begitu, yang mana hisab itu berlaku antara dia dengan Allah. Allah tutup aibnya di akhirat kelak. Allah tutup. Lalu Allah berfirman kepadanya, ini kerana
kamu telah menutup aib saudara kamu di dunia dahulu. Ada hadis yang lain, barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, Allah akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat, walaupun dia melakukan maksiat di dalam rumahnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi hari ini media sosial sangat mudah mendedahkan aib manusia, betul atau tidak? Apapun alasan kita kata untuk iktibar dan sebagainya, boleh kita baca. Tapi elakkan kita menambah komen kita. Elakkan kita untuk memberi apa-apa ulasan. Itu adalah lebih baik di zaman fitnah ini. Kita tak tahu hakikat sebenar apa yang berlaku. Wallahu a'lam. Dan sekiranya kita ada melakukannya, kita turut share, kita turut besar-besarkan, kita turut gembur-gemburkan, kita ada peluang untuk melakukan taubat selagi mana kita masih lagi bernyawa. Semua orang buat salah, semua orang buat silap. Tetapi takutlah kita apabila seseorang itu sedang dibuka aibnya, ketahuilah kita sedang ditutup aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aib saya dibuka oleh Allah, tak ada siapa nak jemput saya ceramah. Tak ada seorang pun nak salam dengan saya. Kita semua ada aib, tapi Allah menutup aib kita. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi pada pagi ini saya memang alu-alukan soalan. Tajuk tu saya tengok pula soalan, beberapa soalan yang diberikan. Saya baca dulu ya, soalan yang diberikan Urus dia. Dia kata kalau dari sudut munakahat tu nak rujuk pada isteri atau anak yang wajib ingkar suruhan suami ayah dalam perkara mungkar. Jadi yang saya faham, Masya Allah saya tak pakai ni, yang saya faham ialah berkenaan dengan la ta'atan fi maksiatillah. Ada hadis Nabi kan, tidak ada ketaatan dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini nak rujuk siapa? Isteri ke, anak-anak ke, siapa? Ia merujuk umum. Tidak ada ketaatan kepada pemerintah dalam sesuatu yang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada siapa-siapa pun. Hatta suami ataupun ibu bapa gugur ketaatan, tak perlu taat apabila ia bertembung dengan perkara yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun suami tu kata kamu nusyus, walaupun ibu bapa tu kata kamu anak derhaka. Sebab apa? Kederhakaan yang hakiki adalah kederhakaan kepada Allah sahaja, semata-mata. Jadi itu umum. Bila kita pergi kepada detail tu, contoh orang selalu tanya, Ustazah, suami saya perintahkan saya, suruh saya terima, saya nak poligami. Wajib tak taat? Tuan Haji. Macam tahu je tanya dia kan. Wajib tak isteri tu taat? Kalau suami suruh, suami minta nak nikah lagi. Ya. Jadi dia buat cara yang betul. Jadi alhamdulillah dia dapat payung emas. Hujah orang lelaki kan, payung emas. Hujah orang perempuan, asal dapat masuk syurga, tak dapat payung emas pun tak apa. Itu ada jawapan perempuan lah. Ada saya dengar tu payung 7-Eleven pun tak apalah. Maksudnya, okey, benda tu memang sangat sensitif untuk dikupas. Tapi saya handle banyak kes poligami. Saya handle banyak kes-kes yang dirujuk isu poligami yang adil ataupun tidak. Isteri, Masya Allah, dia marah cakap poligami. Harap-harap tak ada pihak yang sabotaj ke apa ya. Baiklah, saya hold dulu. Saya tangguh dulu soalan tu. Boleh ya? Siapa saya nampak tertidur, kira tak jawab soalan tu. Jadi syaratnya jangan ada siapa tidur ya. Jadi Masya Allah, alhamdulillah. Bila sebut tentang meninggalkan arahan, mengejar ketaatan, bila kita sebut apa-apa yang diperintahkan oleh orang yang ada kuasa ke atas kita. Suami ada kuasa terhadap isteri, dia boleh bagi arahan. Ibu bapa ada kuasa terhadap anak-anak, boleh bagi arahan. Anak-anak boleh bagi arahan tak pada ibu bapa? Tak boleh. Isteri boleh bagi arahan tak pada suami? Tengok keadaan. Tiba-tiba kan, tengok keadaan. Isteri biasanya, suami kalau isteri bagi arahan, dia taat tak? Ada kadang sikit. Fikir dulu Masya Allah. Biasa orang lelaki, insya Allah, kalau ikutkan satu keadaan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, Aisyah cerita. Masya Allah. Sebelum nak cerita ni, nak tanya orang lelaki.
Orang perempuan kalau nak keluar rumah wajib tak minta izin suami? Wajib. Kalau tak minta izin, nusyus terus. Tak boleh lah, berdosa lah. Suami pula wajib tak minta izin isteri? Tak. Kalau isteri tak bagi keluar juga, berdosa tak? Tak berdosa. Seronok dia orang lelaki ya. Isteri, tapi apa? Nak jumpa kawan. Lepas tu suami isteri pujuk, bang tak payahlah teman saya. Agak-agak keluar tak? Keluar juga. Okey. Tak apalah tu. Memang kita dalam skop persoalan kita ni. Sebab apa? Saya boleh cakap begini. Saya memanglah nampak macam ustazah ni, muda lagi, dia nak cakap pasal orang tua. Contohlah kan. Saya selalu kena marah dengan orang tua. Ustazah diam, dia suruh saya diam. Kalau dalam kaunseling, ustazah diam, ustazah tak tahu apa-apa, dia cakap. Ustazah makan garam tak banyak macam saya. Pakcik ada darah tinggi ke? Betul lah. Saya betul, usia perkahwinan saya cecah 14 tahun. Anak 6 orang, nak masuk 7 insya-Allah. Tapi pengalaman yang Allah bagi kepada saya berdasarkan pengalaman rumah tangga orang lain. Hari-hari menghadapi aduan masalah rumah tangga 4 ke 6 kes setiap hari. Daripada kes yang ringan sampai yang besar, kes penderaan, hardcore, benda yang kita tak terfikir dalam fikiran, pelbagai jenis kes. Memang banyak di Jabatan Agama berbanding dengan kaunselor yang berdaftar. Jadi dari situlah kita belajar untuk cari penyelesaian setiap masalah. Cari jawapan menurut syarak supaya kita tak bagi salah nasihat. Kita tak bagi salah panduan sebab kita akan menanggung. Ramai suami yang ugut saya. Ya. Bagus Tuan Haji ni ada ya. Support sungguh lah. Memang supportive sungguh. Tuan Haji datang depan sikit. Suami yang ugut, ustazah saya jumpa kat padang mahsyar kelak. Saya akan tuntut apa yang ustazah buat hari ini. Ada suami ugut macam-macam. Ustazah tunggu, saya boleh buat macam-macam pada ustazah. Ada yang datang letak pistol depan. Maksudnya ada pegawai-pegawai yang dia ada pistol lah kan. Dia tak ada buat apa-apa, seolahnya dia letak, kita rasa macam dia nak gertak sikit. Yang telefon bagi ancaman, yang bagi ugutan, sebab apa? Biasanya bila isterinya datang, bila ada isu, bila suami sampai peringkat sekian-sekian, kita pun bagi pencerahan kepada isteri. Apa hak puan sebagai seorang isteri? Bila seorang isteri dah tahu hak dia, oh macam tu ke ustazah, selama ni saya tak tahu. Yang kedua, suami saya kata kalau tak taat pada perintah dia neraka. Jadi suami suruh buat apa-apa pun semua dia taat walaupun benda tu bertentangan dengan syariat. Suami saya ugut, syurga awak bawah tapak kaki saya. Isteri yang kurang bergaul, kurang membaca dan kurang menghadiri majlis ilmu. Suami sekian. Jadi saya ikut belaka. Bila kita bagi tahu hak, isteri tahu, isteri cuba menuntut hak. Sampai peringkat kita bantu isteri tuntut hak di mahkamah untuk dapat nafkah dalam tempoh perkahwinan. Ini ramai isteri tak tahu. Maksudnya bukan tunggu bercerai baru boleh tuntut hak. Dalam perkahwinan, isteri tak dapat belanja yang cukup, tak dapat nafkah. Suami Haji Bakhir tak hidung masin. Contohlah. Memang masin ke tak hidung? Tak tahu kan? Jadi isteri ni kita boleh panjangkan ke mahkamah tuntutan nafkah dalam tempoh perkahwinan. Ada. Jadi daripada perbicaraan berapa isteri ni layak dan perlu, lalu mahkamah akan bagi arahan kepada majikan untuk tolak secara auto debit ke akaun isteri. Bukan kata tak boleh. Dan ini bukan menzalimi sesiapa. Hukum hakam dan mahkamah sendiri untuk jaga hak kedua-dua. Apabila seorang suami tidak mampu menjalankan tanggungjawab kepada isteri, hakim, pihak mahkamah membantu supaya suami ini tak berat beban dia di akhirat kelak. Sebenarnya bukan sebab nak jaga perempuan, nak jaga lelaki juga. Kita bukan nampak macam bias lah mahkamah syariah ni mesti lebihkan perempuan. Tidak. Ia cuba berlaku seadil-adilnya bagi kedua-dua pihak. Masya Allah. Contoh, ada suami, isteri dia pramugari. Kes saya juga. Suami tak izinkan isteri ni memakai tudung. Tutup aurat. Sebab apa? Kalau pakai tudung, isteri dia kena berhenti jadi stewardess tu lah. Kan hari tu saya naik
ada satu kapal terbang lah. Banyak kapal terbang. Tak nak sebut lah kan kena saman pula. Seksi sangat kan pramugari tu. Tuan Haji kalau tengok pramugari macam mana rasa? Tanya Tuan Haji depan dah pula. Tuan Haji tengok tak pramugari? Oh, isteri ada. Oh, ini satu memang ramai suami yang macam ni. Sama ada isteri menakutkan ataupun dia takut isteri. Betul-betul tu. Tapi kalau kita tengok Ittihad ni kapal terbang airline. Dia kalau pramugari dia betul dia pakai mana dia? Ittihad. Okeylah. Jadi tengoklah yang tu tengok. Tengok topi je. Masya Allah. Aku tu Haji ni kan dia tengok topi. Topi dia warna apa ya? Oh, kelabu. Okey, saya boleh jawab. Tuan Haji, kan saya nak sebutkan. Kita tengok kan. Pramugari ada Malaysia kita lah, tak sebut Malaysia yang mana-mana kan. Pakaian pramugari sangat seksi. Singkat bawah sikit je peha. Ketat daripada atas sampai bawah, termasuk wanita muslim. Betul atau tidak? Bahkan ada negara-negara barat pakaian lebih sopan. Yang perempuan pun pakai seluar longgar. Lepas tu dia pakai topi, baju pun longgar, bukan ketat. Dia anggap profession pramugari adalah satu profession yang profesional, satu perkhidmatan. Bahkan di negara-negara tertentu, airlines dia, perempuan tu tak kira muda ke tua, yang tua pun jadi, 50 lebih pun jadi, 40 lebih pun jadi. Hanya profession semata-mata. Jadi kita ni kan, saya kalau naik flight, saya bukan tengok pramugari tu, saya tengok ramai mana. Memang bukan nak tengok pada safety tu, tengok pada pramugari tu. Bukan kuat sangat. Tapi Tuan Haji ni kuat ni, memang tak tengok ni ya. Subhanallah. Jadi nak sebutnya, isteri ni dia pramugari Malaysia lah. Dia kata, Ustazah, saya nak berubah, saya nak bertaubat, saya nak pakai tudung. Membawa maksud dia perlu tinggalkan profession pramugari dia, sebab tak dibenarkan pakai tudung. Lalu suami ni tahu tak buat apa? Saya taklid dia kalau dia pakai tudung jatuh talak satu. Dahsyat tak? Maksudnya kalau isteri ni pakai tudung, kalau isteri ni tetap melanggar perintah dia ni, maka dia kata saya taklid jatuh talak satu kalau isteri ni pakai tudung. Saya tanya encik, kenapa encik? Kenapa encik tak nak bagi isteri pakai tudung? Saya memang bangga orang melihat kecantikan isteri saya. Bukan tak ada ya, yang kita tak terfikirkan, memang ada. Saya memang suka. Saya rasa bangga sebab semua orang tengok dan saya yang memiliki dia. Hakikatnya dia tidak memiliki isterinya. Isterinya dijual untuk tontonan orang ramai. Kalau dari sudut hukum, dia dah jatuh taklid, benda tu walaupun benda yang haram, lepas tu kita rujuk, taklid tu tetap jatuh. Walaupun dia taklidkan benda yang haram, isteri ni akhirnya kuat, dia tetap juga meneruskan untuk berubah pakai tudung sebab tak wajib taat dah ni, sebab bertentangan dengan syariat. Kemudian sekiranya ada jodoh, mereka rujuklah semula, sebab baru talak satu. Jadi sekiranya tidak ada jodoh, itu lebih baik dari untuk wanita ini. Kerana apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai ketika itu ada seorang wanita datang bertanya Rasulullah tentang perihal sesuatu soalan. Lalu Rasulullah bertanya, adakah kamu sudah bernikah? Lalu dia jawab, ya Rasulullah, ada seorang wanita Ansar datang bertemu untuk tanya soalan yang lain. Tapi Rasulullah tanya, adakah kamu sudah bernikah? Ya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah tanya, bagaimana kamu menghormati suami kamu? Lalu aku menunaikan segala haknya sedaya upaya. Kemudian Rasulullah kata, sesungguhnya bagi wanita itu suaminya syurga ataupun neraka baginya. Masya Allah. Sekiranya kamu mentaati suami kamu sedaya upaya dalam perkara yang tidak bertentangan syariat, maka syurgalah bagimu. Sampai Nabi kata macam tu. Tapi sekiranya kita tidak mentaati suami dalam keadaan bertentangan dengan syariat, itu pun syurga bagi wanita tersebut. Dan sekiranya taat walaupun benda tu bertentangan syariat, maka nerakalah. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak katanya benda ni memang berlaku dalam masyarakat kita sampai peringkat begitu beratnya, parahnya masyarakat kita. Jadi kita faham isu tu jelas sangat. Jadi memang wajarlah untuk dilawan, untuk tidak ditaati.
Isu-isu lain, contohnya soalan yang diberi sampai pada saya, Ustazah, saya nak pergi belajar, suami tak izinkan, boleh tak keluar? Belajar agama boleh, keluar aja. Kena minta izin juga. Suami tak bagi keizinan, boleh tak keluar? Okey, baiklah. Dalam isu ni, tadi tak jawab lagi tadi itu. Saya tergantung tadi. Yang pasal kalau suami bila keluar memang tak perlu minta izin isteri. Memang tak perlu. Kalau dia keluar juga dia tak berdosa. Isteri tak boleh kata abang ni derhaka dah. Tak boleh kan? Tak wujud istilah tu. Suami derhaka tak wujud, tapi suami nusyus ada. Dalam Al-Quran disebut kedua-duanya. Suami nusyus apabila tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai suami. Isteri nusyus iaitu isteri yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai isteri. Dua-dua ada perkataan nusyus ni untuk kedua-dua, bukan untuk isteri saja. Tapi kalau derhaka ni untuk isteri saja. Jadi saya nak sebutkan kisah Sayyidatina Aisyah. Ada satu ketika Aisyah menceritakan, pada suatu malam saat kulitku dah bertemu dengan kulit Rasulullah. Maksudnya dah hampir nak tidur, duduk dalam satu selimut. Dan antara kelebihan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah pernah menyebutkan wahyu tidak turun melainkan ketika aku bersama dengan Aisyah. Maksudnya ramai-ramai isteri Nabi, wahyu turun ketika Rasulullah duduk dengan Aisyah. Tapi wahyu boleh turun juga dalam ketika yang lain. Tapi dalam muamalah dengan isteri, antara ramai-ramai isteri bila bersama dengan Aisyah, wahyu Allah turun. Allahu Akbar. Antara kelebihan Sayyidatina Aisyah. Jadi bila kita tengok, Aisyah kata ketika itu Rasulullah meminta izin. Wahai Aisyah, aku meminta izin daripadamu untuk aku bangun bertemu dengan Tuhanku. Masya Allah. Rasulullah minta izin dengan Aisyah untuk bangun untuk tahajud. Faham tak? Untuk qiyamul lail. Bukan minta izin nak pergi mengeteh ni. Tuan Haji kan? Bukan sebab nak jumpa kawan ni. Nak katanya memang tak wajib seorang suami minta izin dengan isteri. Tetapi seorang suami yang minta izin seolahnya bagi tahu isteri, ia mempunyai ciri-ciri akhlak seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila, alhamdulillah, macam ada ciri-ciri tu ya. Jadi soalan tadi tu, yang pertama, sekiranya isteri ni minta izin dengan suami untuk keluar belajar, betul cakap Tuan Haji, tengok ilmu apa. Kalau ilmu masak-masak, buat kuih, balik tak buat? Kan? Tengok ketuk-ketuk Ramadan, beria, tak masak juga. Kan? Ya? Oh. Macam luar perasaan je kan? Isteri ni banyak sangat minta izin. Itulah inilah. Okey, jadi sekiranya suami tak izinkan, bukan ilmu berkaitan dengan fardu ain, maka wajiblah taat. Sebab apa? Kadang suami ni kata, saya tengok awak bila pergi je kelas masakan tu, awak tak masak, tapi bertambahnya periuk bertambah. Nokza awak beli, break maker awak beli, tapi guna sekali dua je. Kadang-kadang tu awak terpengaruh benda lain. Yang kedua, bila awak pergi program-program macam tu, ada bawa balik cerita, gosip banyak. Contoh. Jadi suami ni nak jaga isteri dia, wajib taat. Tapi kalau berkaitan dengan ilmu fardu ain, yang mana ada syarat dia, kalau ilmu fardu ain tu isteri ni tak boleh tahu melainkan dia kena keluar, maka ketika ini kalau suami halang, isteri tetap boleh keluar. Contoh bab ilmu fardu ain, kalau perempuan bab haid, nifas, bab solat, fardu ain lah benda yang wajib kan. Dia tanya suami, bang macam mana ni saya dah confused pasal haid saya ni. Haid ke istihadah? Awak punya darah awak sendirilah tahu. Contohlah kan, itu pasal hal awak perempuan mana saya tahu. Tapi saya confused nak semayang ke nak mandi wajib ni. Awak baca buku tu lah. Tak boleh nak jawab kadang baca buku. Tak boleh. Dengar ceramah ustaz ni. Dah dengar. Tak nak jumpa jawapan bang. Ambil nombor telefon Ustazah Asma ni. Telefon dia, tanya, suruh dia kira. Contoh, saya nak bagi tahu, bagi faham ni. Sebab saya terima banyak soalan minta tolong kira pasal haid. Dan saya minta maaf, saya tak dapat tolong sebab terlampau banyak soalan. Ustazah tolong kira, Ustazah tolong kira, sampai orang marah-marah pun ada. Banyak sangat. Yang saya suka kalau orang minta saya
minta Ustazah 2 jam, mohon ajar macam mana nak kira, nak buat perbezaan cara yang mudah. Kita ajar sampai tak perlu tanya, kita sendiri boleh kira dengan yakin. Ada kaedah-kaedah yang dipermudahkan. Kita bagi nota dan sebagainya. Itu lebih baik daripada duduk tanya. Tapi ingat, senang ke Ustazah nak jawab masa tu? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi isi kata, bang saya minta izin bang, saya kena keluar belajar. Sebab bila belajar menghadap guru, saya boleh tanya soalan tu direct. Jadi kalau suami tetap tak izin, saya tak izin, saya nak awak duduk kat rumah aja, jangan nak keluar-keluar lah. Sebab ketika ini mungkin suami tak sedar kewajipan dia untuk memberi ilmu kepada isteri. Tapi bila dia tak mampu, dia wajib membenarkan isteri. Sebab ini berkaitan dengan ilmu fardu ain, melibatkan puasa, melibatkan solat dan sebagainya. Dan berdosa pula bila dia halal. Maka kita boleh jelas ya, kalau benda tu bukan ilmu fardu ain. Bang saya nak pergi belajar tasawuf. Okey, tasawuf ilmu fardu ain ke tidak? Sudah. Ada 3 ilmu fardu ain. Yang pertama akidah, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Ini ilmu fardu ain 3 wajib setiap mukallaf belajar. Faham ya? Yang pertama contoh ilmu akidah, kewajipan solat itu akidah. Yakin tak solat tu wajib? Yakin. Kalau siapa kata solat tu tak wajib, maka terbatal akidah dia. Tapi kalau dia kata ya solat itu wajib, tapi kenapa kamu tak semayang? Belum masa lagi. Kita tak boleh cakap akidah dia batal. Tak boleh. Orang yang minum arak, dia minum arak, kita tanya, kamu tahu tak haram? Saya tahu. Kenapa kamu minum? Saya ketaki. Tak batal akidah dia. Orang yang tak minum arak, kita kata apa hukum minum arak? Dia kata harus boleh. Untuk berubat, boleh minum. Itu terbatal akidah. Faham tak? Dia tak buat, dia lagi berat daripada orang minum arak. Orang minum arak tu, dia cakap betul haram, tapi dia ketaki. Yang ni tak minum, tapi dia kata arak tu halal, harus boleh minum. Itu bab akidah. Keyakinan bahawa solat itu wajib, akidah. Pergi kepada yang seterusnya, bagaimana untuk solat, itu fiqh, itu syariah. Sebab itu wajib belajar. Tapi tak cukup dengan itu, kita perlu belajar ilmu yang ketiga, tasawuf. Sebab apa? Tak semestinya solat, tetapi solat diterima oleh Allah. Perlu belajar ilmu tasawuf. Bagaimana solat dengan ikhlas, bagaimana solat dengan khusyuk, macam mana sifat solat Nabi. Barulah cukup 3 ilmu ni saling melengkapi. Faham ya? Wajib puasa, ya, itu akidah, yakin. Bagaimana puasa? Itu ilmu syariah, itu fiqh. Bagaimana puasa nak diterima oleh Allah? Itu ilmu tasawuf. Akhlak dengan manusia, akhlak dengan Allah. Sebab itu hari ini pengajian di mana-mana mesti merangkumi 3 ilmu ni. Betul atau tidak? Subhanallah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW. Kam min shaimin, betapa ramai orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat apa-apa daripada puasanya, pahala tak dapat, pengampunan Allah tak dapat, itaqum minan nar, tak dapat, maghfirah Allah tak dapat. Nabi kata tak dapat apa-apa illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Sebab itu walaupun dia cukup syarat, dia tinggalkan makan minum, dia tak jimat sehari Ramadan, tak buat perkara batal, tetapi dia tidak diterima pahala puasanya batal. Kerana ini merangkumi dalam bab ilmu tasawuf. Bagaimana nak pahala puasa itu diterima, dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya lah ilmu tasawuf yang nak dibelajar tu tak sampai peringkat menjejaskan ibadah dia, maka dia wajib taat suami dia. Saya ada banyak kes macam ni sebab saya banyak orang minta ngajar kitab tasawuf. Saya basic saya masa ijazah saya syariah fiqh. Cuma masa sarjana tu saya ada masuk sikit bab tasawuf, tapi ilmu saya sangat cetek. Tapi bila muslimat minta, Ustazah baca kitab tasawuf, nak belajar tasawuf, saya kata tak apa, saya pun nak belajar, kita sama-sama belajar. Tapi ada beberapa orang sampai ketika Ustazah, suami saya dah tak izin dah saya pergi kuliah, pergi kelas. Saya tanya, kenapa makcik? Kenapa? Kalau saya pergi kelas, saya tak masak. Faham tak? Saya dah tak masak. Yelah Ustazah, balik kelas penat Ustazah, saya tak masak. Sebab itu lama-lama dia jadi marah dekat saya, dia tak bagi dah saya pergi kuliah. Jadi saya nak tanya, wajib tak taat? Dah sebut salah. Taatlah, taat. Sebab ia bukan peringkat, boleh jejaskan syariah, boleh jejaskan fiqh, tak jejaskan akidah. Faham ya? Ilmu tasawuf ni ilmu yang bab akhlak sebenarnya, adab dengan Allah. Doa dah ikut dah step doa.
Dah ikut dah doa maksud daripada Nabi, doa daripada Al-Quran, tapi doa tetap tak diterima. Contohnya, sebab masalah adab dengan Allah tak cukup. Contoh, kita beristighfar dengan Allah, astagfirullah, astagfirullah, tapi kita tak ada adab dengan Allah bila minta ampun. Mata tengok benda lain, nada suara pun lain, fikiran ke lain. Astagfirullah, astagfirullah. Kita hanya menghitung istighfar. Faham tak? Sebab nak kejar 100, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nampak cucu sepah barang, astagfirullah. Sambil mengantuk, astagfirullah, astagfirullah. Ada ke orang meminta maaf sambil tidur? Contohlah kan, kita minta maaf dengan suami, bang minta maaf lah tertidur. Bila kita astagfirullah, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Kalau ikut adabnya, kita akan rasa mohon ampun ya Allah. Sebab itu ada ulama menyebutkan, barang siapa yang beristighfar dalam keadaan lalai, dia umpama mengejek Tuhannya. Dia umpama mengejek Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud itu ilmu tasawuf dia pergi dalam. Kalau ikut ilmu kita, orang awam, zikir 100, kita pun zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau pergi kepada ilmu adab, kamu beristighfar dalam keadaan lalai, kamu beristighfar, mata kamu duk tengok jam, lagi 5 minit drama nak mula, habiskan dulu istighfar. Dalam keadaan kamu tak khusyuk, tak rasa apa-apa dengan kalimat istighfar, kalau ilmu tasawufnya, kamu umpama mengejek Allah, kamu minta ampun dengan Allah, tapi hati kamu tak minta ampun dengan Allah. Ramai mana orang yang solat, tingkah lakunya umpama rukuk kepada Allah, ketika sujud nampak sujud kepada Allah, tapi hatinya menyembah dunia. Zahirnya nampak menyembah Allah, tapi batinnya menyembah dunia. Maksudnya ketika membuat tingkah laku ataupun pergerakan sujud, rukuk dan sebagainya, hati tu ingat dunia. Rukuk sujud tu hanya ritual ataupun adat saja, hanya pergerakan semata-mata. Sebab itu kita kena masuk kuliah-kuliah tasawuf, Masya Allah. Belajar bab tasawuf, bab penyakit hati. Tasawuf ni biasanya akan bicarakan apa? Penyakit-penyakit hati yang perlu kita buang, bagaimana cara nak buang penyakit hati. Setelah dibuang penyakit hati, bagaimana nak masukkan sifat-sifat mahmudah yang baik ke dalam hati. Kemudian bagaimana nak istiqamah. Itu ilmu berkenaan dengan hati. Subhanallah. Allahu Akbar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak kamu kecuali orang yang kembali bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat. Sebab itu ilmu tasawuf berkenaan ilmu hati, ilmu jiwa. Sebab itu kita bimbang bila Nabi sebut dalam satu hadis betapa ramai orang yang solat malam tahajud. Maksudnya orang solat tahajud ni sudah tentu 5 waktunya pun penuh, yang mana Allah tidak terima, yang tidak dapat apa-apa pada solatnya kecuali letih dan mengantuk. Sebab itu perlunya belajar ilmu tasawuf. Tapi kalau suami tak izinkan pergi belajar ilmu tasawuf yang tidak melibatkan, tak merosakkan ibadah dia, tak merosakkan akidah dia, maka wajib taat. Walaupun kita rasa berat sampai hati awak gini sedih dan saya tak boleh nak gini. Subhanallah, nilai ketaatan kita akan lebih berganda. Sebab apa? Kita mentaati dalam payah, pahalanya lebih besar. Allahu Akbar. Ramai orang perempuan tak puas hati Tuan Haji. Dia kata kenapalah orang perempuan ni sikit-sikit kena taat pada suami. Kenapa besar sangat ke suami tu? Suami tu kan manusia biasa. Oh. I love you, you love me. Kan? Jadinya masa muda ya kan? Masa bercinta awal-awal kahwin tu kan sayang-sayang, betul kan? Lepas tu melayang-layang, lepas tu lempang-lempang. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya ya, patutnya sampai ketua saling sayang menyayang. Nak sebut tu, kadang orang perempuan tanya soalan ni sebab dia tak faham. Bila dia kata ustazah, dia pun manusia biasa macam saya juga. Bahkan suami saya tu lagi tak ada ilmu, dia malah belajar. Suami saya tak pergi ngaji, saya pergi ngaji. Suami saya sekian-sekian, saya rasa macam tak layak dah saya nak taat pada dia. Macam tu. Lepas tu dia berhujah pula, firman Allah kan Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki tu lebih kuat, lebih gagah, lebih kuat berbanding wanita. Kemudian firman Allah tu disambung dan dia dilebihkan bahagian tertentu berbanding isterinya bagi wanita kerana dia telah menunaikan hak-hak tertentu kepada isteri. Lalu dia pun berhujah, dia kata sekarang suami saya tak tunaikan hak dia sebagai suami, jadi saya wajib taat tak? Tahu tak ayat-ayat ni sebenarnya banyak dimasukkan oleh sister in Islam.
Kalau grup-grup sisa Islam dengar ni mungkin dia marahlah. Saya nak sebutkan banyak ayat-ayat. Orang datang jumpa saya, isteri ni cakap, "Ustazah, betul tak? Poket suami, poket isteri. Poket isteri, poket isteri. Berduit suami, berduit isteri. Berduit isteri, berduit isteri." Betul ke? Faham tak? Duit suami, duit isteri juga. Duit isteri, duit isteri. Betul ke? Tuan, betul ke? Suami tanggungjawab terhadap nafkah isteri dia. Ya. Betul. Mana isteri punya duit itu terpulang pada isteri. Dia nak, tapi sebagai suami kita tak boleh ambil duit isteri kita. Pasal itu hak dia. Kita patut bagi pada dia. Masya Allah, subhanallah. Suami yang terbaik. Bagilah sikit kan. Berusaha keras daripada tadi. Tapi memang saya akan detailkan sikit isu tu. Ada beberapa isu lain lagi. Yang kedua, kadang dia orang sebut, "Ustazah, betul kan semua kerja rumah suami patutnya buat?" Betul. Masya Allah. Orang Shah Alam macam tu kan? Habis tu isteri buat apa kat rumah? Oh, patutlah ramai-ramai datang sini tu Haji tu cakap, suami tengah buat kerja kat rumah. Dia kata, patut isteri datang belajar. Masya Allah. Dan cik, Tuan Haji tak buat kerja pula. Dah cik. Nampak macam suka-suki je kan? Tapi benda ni ada jawapan syarak. Semua ada. Semua ada kepuasan. Pasal harta isteri tadi, pasal bab kerja rumah, Masya Allah. Semua ni sebenarnya memang kalau kita fikir, Ustazah ni topik macam biasa je ni. Boring dah tajuk suami isteri bab ni. Semua orang kupas. Tetapi kita ni daripada kita start nikah sampai mati, isu ni yang kita hadap setiap hari. Dan ini memang yang kita hadapi, yang kita kena jelas supaya kita ni tak tersalah pegang. Ada yang berhujah, lelaki yang kuat saja Ustazah ada ciri-ciri kelakian, sifat-sifat sekian yang wajib kita taat. Kalau dia dah hilang ciri-ciri tu, maksudnya kita tak wajib taat. Banyak hujah yang macam ni saya jadi bimbang. Orang muda datang kata gini. Suami dia macam. Baiklah, yang pertama tadi tu, bab nafkah, bab duit tu. Memang betul secara zahirnya harta suami bukanlah kata itu juga hak milik isteri, tapi suami wajib memberi nafkah sekian-sekian. Kalau suami tak bagi, berdosa. Kalau suami tak mampu nak bagi, isteri dah ada duit belanja, isteri redha, maka tak berdosa. Ini banyak berlaku hari ini. Suami gaji kecil, isteri gaji besar. Isteri dia berpakat, isteri yang bayar rumah, bayar ni, suami bayar ni, mereka sepakat dan isteri redha. Bahkan suami tak mampu nak bagi duit belanja tambahan pada isteri redha. Sampai dah kahwin 30 tahun, tiba-tiba suami cakap, "Yang abang nak kahwin lagi." Contoh ya. Contoh banyak kes saya ni. Payung mas tu Haji tak habis-habis. Berani tu Haji, mana orang rumah dia? Oh, bini kerja. Tak ada dalam ni. Oh, patutlah. Jadi Tuan Haji ni takut sikit lah nak jawab. Oh, patutlah berani payung mas. Masya Allah. Oh, depan bini lain. Masya Allah. Kalau depan bini, kita masuk syurga sama-sama di bawah payung emas. Macam tu. Okey. Saya nak sebut pasal tu tadi. Kalau setelah 30 tahun, isteri ni datang. Ramai isteri datang. Ustazah, saya tak redha apa yang saya dah bagi selama ni. Faham tak? Sebab mula suami ni nak ada perempuan lain, nak nikah lain, isteri sangat terluka. Ustazah, saya tak redha dengan apa saya bagi selama ni. Berapa tahun dah berkongsi hidup, susah payah 30 tahun Ustazah. Saya tak sanggup dan saya tak redha apa yang saya dah bagi, pengorbanan saya tak pernah berkira semuanya ni sebab saya rasa hari ni saya dikhianati. Kedua, dia kata, Ustazah, boleh tak saya nak tuntut semua daripada suami saya? Saya nak kira balik anggaran berapa saya nak tuntut semua. Sebab kalau ikutkan itu tanggungjawab dia. Tapi dulu saya ni sangguplah korban apa saja. Sebab kita susah payah bersama. Saya cakap begini, bukan mudah ya. Orang yang berada dalam keadaan begini bukan mudah. Bukan semudah kita kata sabarlah puan, redhalah puan, payung emaslah puan. Tak, cik. Sebab apa? Ia bukan sesuatu yang mengambil masa sekejap. 30 tahun dibina, setia, berkhidmat, berkorban apa saja. Ini soal hati. Dan Islam sangat meraihkan soal perasaan.
Antara kewajipan suami terhadap isteri, isteri terhadap suami, menjaga hati, perasaan, menghormati hati, perasaan pasangan. Itu antara hak. Jadi saya kata puan begini, puan nak tuntut, puan tak boleh tuntut. Kalau puan pergi mahkamah syariah nak tuntut balik semua, tak boleh tuntut. Kenapa Ustazah? Sebab puan bagi dulu dalam keadaan redha. Puan redha tak dulu? Redha lah Ustazah, masa tu bahagia. Tapi hari ni saya tak redha. Puan hanya boleh tak redha dengan apa yang berlaku hari ini, tapi yang lepas puan tak boleh nak tuntut balik. Suami kata dulu isi saya bagi, suka rela, saya tak paksa. Dulu isi saya bagi redha dengan kerelaan hatinya. Maka kalau pergi ke mahkamah pun puan tak boleh tuntut. Ya Allah Ustazah, macam tu ke? Habis tu apa yang patut saya buat? Puan sebut depan Allah, puan cakap, ya Allah, aku redha dengan apa yang taklah aku beri selama ni, jadikan ia satu sedekah daripadaku. Sebab puan menghimpun 30 tahun pahala sedekah. Kalau disebut dalam hadis Nabi SAW ketika itu ada seorang wanita Ansar yang bernama, wanita Muhajirin yang bernama Zainab, suami dia nama Abdullah. Dia bila dengar Rasulullah kata, Rasulullah minta, wahai para wanita, hendaklah kamu bersedekah. Sebab Rasulullah kata, aku melihat ramainya penghuni neraka itu di kalangan kamu. Wahai para wanita, hendaklah kamu bersedekah dan banyakkan istighfar. Kalau dalam kitab ini, itu wasiat yang pertama Rasulullah beri. 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Hadis yang pertama berkenaan dengan wasiat yang pertama Rasulullah kepada para wanita. Wahai para wanita sekalian, aku melihat ramainya di dalam neraka itu di kalangan kamu. Maka Nabi bagi dua pesanan. Perbanyakkanlah sedekah. Yang kedua, perbanyakkanlah istighfar. Dua tu wasiat Rasulullah SAW. Kemudian bila disebutkan tentang perbanyakkanlah sedekah, para wanita ketika itu duduk fikir, macam mana aku nak bersedekah dalam keadaan diriku ni yang serba kekurangan pada harta. Lalu Zainab pun terfikir, lalu dia tanya suami dia yang bernama Abdullah. Ini bukan Zainab anak Nabi ni. Wahai suamiku, boleh tak kamu tanyakan kepada Rasulullah, adakah aku memberi kamu makan dan anak-anak makan dikira sedekah? Isteri ni yang masak-masak ni, kita ni kan. Lalu Abdullah jawab apa? Tanyalah sendiri kepada Rasulullah. Orang lelaki macam tu lah kan. Babang tolong tanya Ustaz, tanyalah sendiri. Jadi Zainab ni pergi ke rumah Rasulullah, duduk depan pintu. Kemudian dia nampak ada seorang lagi wanita Ansar nak tanya soalan yang sama. Kemudian nampak Bilal nak masuk ke rumah Rasulullah. Dia kirim soalan tu pada Bilal. Ya Bilal, tolong tanyakan Rasulullah, tapi jangan bagi tahu siapa yang bertanya. Orang perempuan dia malu. Lalu Bilal masuk, Rasulullah tanya, siapakah dua orang wanita di hadapan sana? Itu Zainab. Zainab mana? Isteri kepada Abdullah. Bilal main cakap je. Kan dah pesan tadi. Betul. Tapi dalam bab ni tak menjadi salah pun Bilal bagi tahu, sebab bukan benda aib. Orang perempuan macam tu, tanya Ustazah, tapi jangan cakap saya tanya. Kadang orang perempuan tanya soalan, Ustazah saya nak tanya soalan bagi pihak kawan saya, padahal soalan dia. Itu normal. Lalu Rasulullah jawab apa? Ketahuilah bagimu, wahai para wanita sekalian, kamu memberi makan kepada suami dan anak-anak, masak dan sebagainya, bagi kamu dua sedekah. Sedekah qarabah, dan yang kedua sedekah jariah, yang mana pahalanya tak akan putus sampai kiamat. Allahu Akbar. Sebab itu seorang isteri dikata, Ustazah saya tak mampu dah nak buat baik pada suami saya perangai dia gini-gini. Puan, kita taat suami kerana Allah, bukan kerana suami. Yang bagi pahala Allah, bukan suami. Dan apabila tahap suami tak menghargai puan, suami menyakiti puan tapi tetap puan boleh berkhidmat kepada dia, ini tahap ketaatan yang sangat tinggi. Nak taat suami yang baik itu mudah. Nak taat suami yang zalim itu sangat payah. Tapi hadis Nabi SAW, kesabaran itu mengikut tahap kesabaran. Pahala sabar itu mengikut tahap ujian. Jadi orang nak taat dalam keadaan dia diuji, lagi payah, lagi berat, tapi pahalanya lagi besar. Saya selalu bagi motivasi isteri macam ni. Saya kata, Puan tetap berkhidmat pada suami 20 tahun, 30 tahun. Ustazah, suami saya garang. Suami saya sampai tua sekarang, dia masih maki hamun saya. Kenapa dia tak nak berubah? Suami saya masih lagi pukul saya. Saya dah umur dekat 60 Ustazah. Kadang dia ambil penyapu, dia boleh pukul lagi saya. Saya dah tua Ustazah, saya tak larat. Saya tanya puan,
Habis tu puan nak minta pisah ke? Makcik nak minta pisah ke umur kat 60 kan? Saya dulu ustazah bertahan sebab anak-anak. Ada kes tu dia tak boleh datang melalui telefon, kita pergi rumah lumpuh kaki. Sebab kena dera dengan suami. Bertahun-tahun kena dera. Lumpuh, nak kata ya Allah puan, kita pergi ke rumah, buat kaunseling di rumah, buat runding cara. Sebab sampai tahap dia nak minta cerai dengan suami. Macam-macam kes ibu-ibu sekalian. 3 kali gugur suami pijak. Kalau saya nak ceritalah kes tu kan, kalau nak buat iktibar ya, sebab mungkin di sini ataupun yang dengar secara live ni rasa hidup kita sangat dahsyat, sangat teruk kan, sebab kita cakap bab rumah tangga ni. Dia seorang guru, bukannya orang yang tak berpelajaran. Dia ada ijazah, anak 8 orang, dekat nak pencen, umur masuk 55 macam tu. Suami pegawai kanan kerajaan, maksudnya orang besar jugalah, pegawai lah. Dia datang nak minta fasakh. Saya kata kenapa puan? Kan pengaji kan? Kenapa puan nak minta fasakh? Saya tengok file dia. Puan ada anak 8 orang. Sabarlah puan. Sebab saya tak tahu cerita dia apa ni. Bertahan je lah, sabarlah. Janganlah fikir sangat. Saya ingatkan dia ada orang perempuan lain. Suami ada perempuan lain. Ustazah, tibalah masanya. Saya nak solat dengan tenang. Saya nak baca Quran dengan tenang. Saya buat keputusan adalah untuk cari ketenangan. Saya kata kenapa, cuba cerita. Ustazah, saya didera daripada tak kahwin sampailah sekarang. Perkahwinan hampir 30 tahun. Saya tanya dera macam mana. Ustazah, 3 kali. Saya sepak terajang, suami pijak perut saya 3 kali, saya gugur. Dia bawa report doktor, dia bawa report polis. Kemudian ustazah, biasa maki hamu segala binatang tu biasa. Rambut ditarik tu biasa. Ditarik, turun tangga, kepala ke bawah. Kalau bergaduh je tidur luar rumah, tanpa saya tak boleh ambil tudung. Orang jiran lalu nampak. Saya dipukul di sepak terajang depan anak. Saya pernah dijirus dengan minyak untuk dibakar hidup-hidup. Memang dahsyat, memang dahsyat. Lepas tu saya kata puan bertahan selama ni kenapa? Dia kata ustazah demi anak-anak, berbaloi tak? Dia kata ustazah tak berbaloi. Separuh anak dia sakit jiwa, sakit mental. Tekanan tengok ibu dia diseksa, didera. Separuh lagi ikut perangai ayah, kasar, maki hamun dia juga. Dia kata ustazah, saya berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir 30 tahun saya orang yang dizalimi. Kenapa Allah tak makbulkan doa saya? Faham tak? Kan kita pegang orang yang dizalimi, doanya makbul, betul kan? Lepas tu dia tanya, yang kedua, ustazah, sia-sia pengorbanan saya. Saya mengharapkan Allah akan ubah suami saya. Kalau Allah ubah suami saya bagi hidayah, saya maafkan suami saya. Saya kata macam mana puan boleh bertahan dengan suami macam ni? Tahu tak jawapan dia apa? Ustazah, saya tahu suami saya ni memang dia dibesarkan dengan didera oleh ibu ayah dia. Biasanya macam tu. Orang yang dibesarkan dengan kasih sayang takkan mampu nak pukul orang lain. Tapi dia juga adalah mangsa dera. Sebab saya lihat dia sebagai pesakit. Jadi saya mengharap suatu hari dia akan pulih daripada sakit dan dia mampu nak sayang saya. Sebab suami tak nak lepas, suami sayang, tapi itu cara dia. Maksud kadang-kadang dia tak boleh, dia lepaskan trauma tu, mental torture yang dia kena daripada kecil tu, didera oleh ibu ayah dia. Nampak kan? Sebab itu kadang-kadang kita dengar tu kisah orang dera, mesti ada cerita sebalik, latar belakang. Saya bukan nak kongsi pasal cerita tu, cerita terlalu banyak cerita. Saya nak kongsi bagaimana wanita ini boleh sekelip mata rasa bahagia daripada derita 30 tahun. Masa tu saya pun menangis sama. Saya kata puan, saya tak tahu macam mana nak sejukkan hati dia. Saya cuma masa tu minta, ya Allah bagilah petunjuk ni. Pasal dia minta fasakh, saya memang proceed, kita bantu. Sebab memang dia layak, dia cukup bukti, dia cukup saksi. Tapi nak bagi dia rasa ini bukan suatu yang sia-sia dan Allah tak menzalimi dia. Allah tak menzalimi dia. Saya kata puan, bagaimana sekiranya 30 tahun puan nikah ni, puan kahwin dengan suami ni, 30 tahun puan diuji dengan suami ni, Allah bagi syurga. Subhanallah. Apa pendapat puan? Puan rasa macam mana kalau Allah bagi syurga hasil daripada 30 tahun ni? Lalu dia pun angkat muka, dia kata ustazah, dia kesat air mata, betul ke ustazah? Biar betul ustazah. Syurga Allah. Dia tanya soalan tu.
Saya ni kata, ya puan pegang tangan dia, ya puan syurga Allah, insya-Allah. Sebab ini bukan janji saya. Ini janji Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tidak ada batasannya. Dan puan bersabar 30 tahun. 30 tahun Allah menahan doa puan adalah untuk puan menghimpun pahala sabar selama 30 tahun. Dan puan bersabar bukan benda yang ringan, benda yang berat. Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kedudukan puan bukan bersama dengan manusia, tetapi di sisi Allah. Puan akan hidup di sisi Allah, di syurga Allah. Allah berfirman lagi, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Walaupun pada fikiran kita, kita kata wanita ni tak cerdik. Kalau kita di tempat dia setahun 2 tahun, kita minta cerai. Kita tak tahu kenapa dia buat pilihan begitu. Tapi hakikatnya itu adalah kehendak Allah, perancangan Allah. Tahu bila kita sebut macam tu, dia kata, Ustazah, kalau betul syurga Allah, saya maafkan suami saya, Ustazah. Berbaloi apa yang saya lalui 30 tahun ini, kalau benar syurga Allah. Dia wanita yang baik, jaga solat, jaga aurat, selalu baca Quran. Dia kata Al-Quran dengan solat tu kekuatan dia selama ni. Ustazah, bagi saya ada masa tak nak pulihkan anak saya. Saya kata tidak pernah terlambat. Selagi mana puan jadi seorang ibu, puan ibu selama-lamanya. Maksudnya insya-Allah anak-anak puan akan pulih semula. Anak yang sakit, anak yang kasar, sebab dibesarkan suasana macam ni. Bukan kita kata dia wanita yang lemah, ketakutan apa. Tak guna kita cakap benda tu. Lepas tu kita nak bagi tahu macam ni kepada lelaki ataupun wanita yang diuji dalam perkahwinan. Suami pun ramai diuji dengan isteri yang curang ya. Suami didera. Soalan ke jawapan tu? Oh, soalan. Ada tak suami didera? Ada. Bab syariah tu. Ya, betul tuan. Kes saya pun ada beberapa kes suami didera oleh isteri, memang ada. Dia datang, badan dia sadar, dia kata, Ustazah, saya malu nak cakap, tapi saya cakap depan Ustazah. Saya kena dera dengan isteri saya. Saya ni tak percaya, tengok dia sadar. Faham tak? Dia kata isteri saya bila dia pukul saya, dia guna benda-benda keras. Sebab orang perempuan tak kuat dengan tenaga, dia guna benda keras. Saya nampak macam ni, dia kerja guard security, bukan guard security ni, macam jadi guard, bodyguard kepada orang kaya, ikut maksudnya untuk ni. Bukannya yang biasa-biasa. Saya memang dilatih, badan saya sebab tu kuat, tapi saya kalah dengan isteri saya. Dan sampai tahap, dia kata saya pernah kena tikam. Tapi saya pergi dekat hospital atas dasar kecelakaan saja. Maksudnya accident. Saya malu kalau orang tahu saya kena dera dengan isteri. Tapi datang jumpa saya, dia kata gini-gini, saya kena mengakulah, saya minta Ustazah panggil isteri saya. Nak kata, memang nampak tu, tapi hati ada taman. Betul kan? Saya nak sebut kepada suami yang bersabar kepada isteri. Isteri curang, ramai suami mengadu, Ustazah, ini kali kelima isteri saya curang ni. Ini kali kelima saya tangkap isteri saya dengan lelaki lain, tapi mampu memaafkan. Saya bagi peluang lagi pada dia. Sebab saya memang terima dia, sebelum kahwin saya dah tahu. Dia bukannya, dia dah terlanjur. Jadi saya tahu, saya ambil risiko tu. Saya nak didik dia juga. Kahwin 20 tahun, isteri duduk curang-curang. Bukannya suami tak tahu. Hari ini memang heboh pasal suami curang dan sebagainya. Saya nak cakap hampir sama. Na'udzubillah min zalik. Lelaki curang, suami curang. Kepada pada suami yang sabar dengan isteri, isteri sabar dengan suami, insya-Allah selagi mana anda sabar, anda redha dengan ujian tersebut. Bukan kata jangan minta, tak boleh dicerai. Orang yang memilih sabar ni kan, yang milih teruskan juga walaupun diuji ni, insya-Allah mudah-mudahan di akhirat kelak anda di kalangan orang yang beruntung. Yang mana akhirnya anda akan berkata kepada Allah, ya Allah, beruntung aku diuji di dunia dahulu. Sebab Allah sedang memperlihatkan indahnya syurganya. Allah sedang melihatkan istananya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis Nabi mafhum yang berbunyi, sekiranya manusia itu tahu nilai doanya dimakbulkan di akhirat, manusia tidak mahu doanya dimakbulkan di dunia. Sebab itu hikmah Allah tak makbulkan doa kita.
Kita nak suami macam ni, nak isteri macam ni. Allah simpan, Allah tangguh sampai hujung. Ustazah dah tua macam ni, suami tak nak berubah. Sampai bila Ustazah? Mungkin sampai mati aja. Sebab apa? Allah nak kita himpun pahala sabar. Ada satu riwayat, satu kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa melihat ada seorang lelaki yang baik, lelaki yang soleh. Lalu dia diserang oleh binatang yang buas sampai terkeluar isi perut dia. Lalu Nabi Musa pun berkata kepada Allah. Nabi Musa kan kalamullah, dia banyak berkata-kata pada Allah. Ya Allah, kenapa orang baik, orang soleh selalu diuji begini ya Allah? Kemudian apa jawapan Allah kepada Nabi Musa? Hamba-Ku itu meminta suatu darjat di sisiku. Suatu darjat, satu kedudukan. Kita minta darjat apa di sisi Allah? Darjat orang-orang soleh, betul tak? Darjat orang yang beriman, darjat orang yang bertakwa, yang dijamin syurga, diharamkan neraka. Kita nak darjat penghuni syurga Allah. Lalu Allah menyambung lagi, Allah berfirman lagi, Allah kata, tetapi kerana amal solehnya, solatnya, ibadahnya tidak mampu menyampaikannya kepada darjat yang dia minta, maka aku mengujinya. Kerana bila dia sabar dengan ujian, sabar ujian itulah boleh menaikkan darjat yang dia minta. Subhanallah. Betul atau tidak? Kita ni, kita punya ibadah sangat kurang. Kita punya baca Quran sangat kurang, solat malam, sedekah sangat kurang. Tetapi kenapa hidup kita selalu diuji? Itu kerana permintaan kita kepada Allah, bukan untuk diuji. Kita minta darjat orang yang bertakwa, kita minta darjat orang yang beriman, kita minta darjat apa? Ahli syurga Allah. Allah nak bagi pada kita, Allah nak makbulkan permintaan kita. Tapi bila Allah tengok amal soleh kita sangat sedikit, bahkan banyak yang tak ikhlas, sedikit, kurang ikhlas pula, lalu Allah nak juga makbulkan doa kita. Akhirnya Allah bagi kita ujian untuk kita capai darjat yang kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi soalan tu apa tu tadi ya? Berkenaan, ada tak soalan yang nak hantar? Boleh ya hantar? Boleh Tuan Haji. Dalam pengalaman Ustazah, Ya. apa yang punca utama yang kecoh rumah tangga? Masalah rumah tangga. Apa dia? Apa punca utama? Bagus soalan Tuan Haji. Yang kedua ada. Apa sebab pula yang si lelaki suami asyik nak poligami? Mesti ada punca. Mesti ada punca. Suami nak poligami. Kalau Tuan Haji sendiri apa sebab? Pasal si isteri tak pandai jaga Suami. Oh, Masya Allah. dalam bau dalam bau posesif. Okey. Yang ni kalau bila kita macam bila yang lain, ini saya suka example. Ya, betul. Bila angin dia kuat, kita lepas. Ya. Bila dia tak ada angin, kita tarik. Tarik. Jadi, Kalau seorang keras, seorang dia berlembut. ya. Masya Dia Allah. kata tulis kat situ, sorry lah, your dinner is on the table, nasi. Ya. Lepas tu bila makan seorang-seorang, jadi terbayang orang lain kat depan. Ya. Orang gaji. Sebab isteri duduk depan TV tengok drama Nur. Satu, jadi suami makan seorang-seorang. Oh, makan dengan orang gaji. Oh, Masya Allah. Hari ni banyak luahan daripada orang lelaki. Kalau boleh kamera ni zoom kan? Glamour dua orang tu Haji ni. Okey, baiklah. Soalan tu Haji, apakah punca? Pengalaman saya ya. Kita buat statistik. Masya Allah soalan. Kita buat statistik. Punca masalah rumah tangga, punca tertinggi adalah punca-punca sekian list. Lepas tu keluar peratus. Setiap tahun akan buat statistik cantik supaya kita nak kenal pasti apakah punca keruntuhan rumah tangga, masalah rumah tangga. Puncanya setiap tahun tak lari, sama saja. Agak-agak apa punca dia? Tak ada ilmu, ya. Tak tanggungjawab. Betul lah tu. Okey, kalaulah ada 100 kes,
masalah rumah tangga, kita kira 100. Kalau 100 kes, 98% punca masalah rumah tangga berkaitan dengan solat. Kaitan dengan solat. 98%. Kalau ikut Fadilah Kamsah, saya pernah dengar dia kata handle kes masalah rumah tangga, dia bila pergi cek ada masalah dengan solat 99%. Masuk lagi tinggi, kami letak 98%. Macam itulah. Sebenarnya kita tak nampak perkaitan solat dengan masalah rumah tangga. Macam Tuan Haji bahagia. Betul kan? Alhamdulillah. Tuan Haji bahagia juga kan? Alhamdulillah. Walaupun bergaduh, mesti ada bergaduh, mesti ada selisih faham, tetapi kerana Tuan Haji jaga solat, Allah jaga hubungan. Counselling, soalan yang kita takkan miss tanya, minta maaf encik, solat encik macam mana? Minta maaf, soalan ni saya kena tanya puan, solat puan macam mana? Baiklah, suami ni jawab, Ustazah, apa masalah saya dengan solat saya? Si encik, masalah encik, bukan masalah saya. Habis tu buat apa saya ngadu masalah pada Ustazah? Habis tu encik datang sini mengadu hal isteri encik kepada saya untuk apa? Untuk Ustazah selesai, bukan masalah saya. Saya tanya encik pasal solat, itulah masalah encik sebenarnya. Encik tidak sujud kepada Allah, encik tidak taat kepada Allah, encik jangan harap ketaatan seorang isteri. Encik tidak hormat kepada Allah, jangan encik harap anak dan isteri akan hormat pada encik. Encik tidak tunduk kepada Allah, jangan mengharapkan encik boleh menundukkan hati isteri. Saya nak bagi tahu statistik kita hari ini, masyarakat kita terutamanya orang lelaki, minta maaf. Statistik kalau kita buat kajian tentang solat, lelaki lebih ramai tak solat berbanding perempuan. Betul. Orang muda. Ya, selamat. Kita buat soal selidik antara suami dengan isteri, lebih ramai suami tak solat berbanding isteri tak solat. Saya bagi tahu ni bukan saja-saja. Hasil daripada tu, bila JAKIM minta masa tu dengan saya, Ustazah Asma buat satu modul kaunseling syar'i, saya kata penyelesaian masalah rumah tangga menggunakan teraputik solat. Sebab saya buat benda tu je pada klien. Saya kata encik datang mengadu list masalah encik. Masalah isteri, masalah anak, masalah rezeki, masalah tu. Semua masalah itu bila encik baiki solat, masalah tu akan selesai. Dia kata macam mana? Jangan tanya saya macam mana. Allah yang hakim, Allah yang maha bijaksana, sangat bijak untuk menyelesaikan masalah encik. Dia kata Ustazah panggil lagi saya bagi nasihat. Mustahil isteri encik nak dengar nasihat saya. Encik kahwin 15 tahun, isteri tak nak dengar nasihat. Encik sayang dia, saya tak ada hubungan apa-apa. Habis tu Ustazah nak buat apa? 2 minggu lagi kita akan buat pertemuan. Saya akan panggil isteri encik. Tapi dalam tempoh 2 minggu ni, saya minta encik solat penuh 5 waktu. Jangan tinggal. Kedua, kalau mampu encik pergi masjid. Ustazah, saya malulah tak pernah pergi masjid kat taman tu. Pergi masjid yang jauh sikit. Betul. Dia kata kenapa? Jangan tanya saya kenapa. Penyelesaiannya ada di rumah Allah. Sebab klien saya dah banyak. Encik tolong buat je. Encik akan terkejut dengan hasil dia. Kalau encik rasa betul-betul nak settlekan masalah ni, memang saya nak settle Ustazah. Sebab saya rasa hidup saya dah tak tenang. Anak saya dah entahlah macam mana. Rezeki saya tak tentu arah. Sebab apa? Yang memberi rezeki Allah ya Razak. Yang memberi kasih sayang Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Yang maha pengasih, maha penyayang, maha memiliki cinta. Yang beri ketenangan Allah ya Mukmin, yang maha memberi keamanan. Rumah tangga encik tak aman. Sebab apa? Allah tak beri keamanan. Dan encik hakikatnya ada masalah dengan semua maha pemberi. Allah ya Wahab, yang maha memberi. Sebab itu penyelesaian encik bukannya dengan saya, bukannya paksa isteri berubah. Penyelesaian encik adalah encik dengan Allah. Dia pun dengar Ustazah ceramah. Saya nak bagi tahu, bila klien buat, dia balik, lepas tu tak lama, subhanallah, ada beberapa klien lelaki, bila dia baiki solat, saya kata cuba di awal waktu dan sebagainya, dia telefon dalam tempoh 10 hari, kadang-kadang tu tak sampai. Ustazah, kira tak payah panggil lah isteri saya. Betul ni, ada beberapa kes macam tu. Saya kata kenapa encik? Kira case close, tutuplah file tu. Saya kata kenapa encik
isi saya tu nampak macam dah berubah lah. Saya tanya, siapa yang berubah Encik? Betul lah, saya lah. Apa yang berubah? Saya sebab dia dah tak nak datang. Saya kata, boleh Encik cerita sikit melalui telefon? Ustazah, saya cuba jaga solat. Saya memang nak sangat ubah hidup saya. Saya jaga solat, saya mula tak tinggal walaupun ada juga lambat. Kemudian ada satu kali tu, dah berapa hari saya solat, saya pergi masjid. Sampai di masjid, Allah temukan saya dengan seorang lelaki tua. Tuan Haji kot kan? Jumpakan dengan seorang lelaki tua. Bila saya mendengar nasihat dia, Masya Allah Ustazah, dia banyak bantu saya bagi nasihat yang sangat bernas, yang membuatkan saya insaf. Saya kata, Allah yang Fatah buka pintu hati Encik. Allah temukan dengan orang yang tepat. Kemudian Ustazah ada tu pergi masjid, yang masalah rezeki kena buang kerja, ada dapat kerja dekat masjid. Bukan kerja dengan pihak masjid, jumpa hamba Allah yang tawarkan dia kerja. Allah yang buka semua tu, Allah yang Fatah, Allah yang Maha membuka, Allah yang Maha membuka segala-galanya, dan Allah juga boleh menutup segala-galanya. Kemudian dia kata, Ustazah, anak saya, isteri saya kata, ya Allah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, Allah kata kepada Nabi Muhammad, kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cinta. Hidayah itu milik Allah. Jadi Encik memang tepat, saya perantaraan Allah saja. Encik cari Allah, akhirnya Allah selesaikan masalah Encik. Ini kalau kita baca selalu saya sebut hadis ni. Kalau orang dengar Ustazah ni ulang yang sama je, sebab memang saya tak hafal banyak pun. Saya bukan macam alim-alim orang alim yang lain. Saya ulang je yang sama. Nabi bersabda, ifazillah yafazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ifazillah tajidu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Yang bersama dengan kamu, yang akan bantu kamu bukan manusia, tapi Allah yang ada bersama dengan kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta sesuatu, minta saja dengan Allah. Ini orang Allah bagi kurniaan kepada siapa? Orang yang jaga hubungan dengan Allah. Apa dia? Jaga solat. Ada orang dah jaga solat Tuan Haji, tapi tetap bermasalah. Kita akan cek solat dia. Encik, saya minta maaf, Encik semayang, saya jaga solat Ustazah. Encik solat awal waktu ke lewat? Selalunya lewat lah, sebab kerja kan. Encik mengadu pasal anak degil contohnya kan, tapi Encik lagi degil dengan Allah. Kau main lagi kan. Saya pun sama sebenarnya. Masa ke soalan. Okey, lepas ni kita cuba jawab soalan ni ya. Okey, makasih. Pukul berapa ni? Sepatutnya habis pukul 12. Oh, Zohor. Sekarang dah 12.10. Saya faham ada orang nak ambil anak dekat sekolah. Saya faham ya. Ada orang nak ambil anak, nak ambil cucu. Jadi kalau siapa yang perlu bergerak, silakan. Boleh ke saya sambung lebih kurang sampai 12.30? Boleh ya, insya-Allah. Sebab tadi ada tergendala kan. Lepas tu kita mula pun agak lambat sebab kita tunggu kuliah habis. Okey, jadi kita jangan jeli-jeli kepada orang yang keluar ya. Sebab kita beranggapan memang mereka ada urusan. Subhanallah. Jadi nak sebut apa tadi tu? Kita kan ibu-ibu, bapa-bapa, kita sendiri jangan tengok orang lain. Kalau kita rasa macam urusan kita ni macam kelang kabut contohnya, cuba tengok solat kita, sebab solat kita selalu kelang kabut. Kalau kita rasa hati kita tak tenang, tolong cek solat kita. Kita selalu solat dalam keadaan tak tenang, terhimpit-himpit waktu. Kalaulah kita rasa soalannya cucu kita ada masalah, kita panggil dia berapa kali? 6 kali kita panggil, 3 kali kita panggil, dia buat je. Kita marah tak? Kita panggil, mari sini, kita pergi dekat dia. Kenapa degil sangat ni? Wan panggil buat tak tahu dia duduk main game contohnya. Betul kan? Kita mungkin ambil telefon, Wan panggil buat tak tahu ya. Cucu tu kalau dia boleh bidas balik kan Tuan Haji, dia boleh cakap, Wan lagi degil. Atuk lagi degil. Kenapa pula? Allah dah panggil setengah jam, atuk duduk tengok TV lagi. Atuk duduk main game lagi. Wan, anak saya masalah sekian-sekian. Encik, kita sama-sama cuba ubah solat di awal waktu. Nanti kita tengok kesan dia.
Maksudnya sebenarnya solat itu adalah cerminan kehidupan kita. Orang yang sedang membetulkan solat, dia sedang membetulkan kehidupan dia. Lepas tu dia mengadu masalah suami dia tak bertanggungjawab, balik pukul dia, main perempuan, main judi, minum arak, macam-macam lah. Lepas tu dia kata, ustazah saya nak minta tolong. Minta tolong apa puan? Bagilah sikit duit. Sebab anak ni, kami ni dah makan berapa, dah hampir sebulan makan nasi dengan garam saja. Telur pun tak mampu. Memang saya tengok dengan pakaian lusuh, anak pun kurus. Saya kata keluarga mana? Keluarga buang saya. Sebab dulu saya pilih suami ni, keluarga tak setuju. Jadi puan nak apa ni? Puan nak minta pisah ke apa? Saya tak nak minta pisah, saya sayang lagi suami saya. Ramai yang perempuan macam ni ya. Sebab hidup dengan harapan, harapan suami akan berubah. Faham ya? Banyak kes saya, isteri main mengadu, ustazah ni orang perempuan ni yang nombor 20 lebih ni ustazah. Bukan sikit. Dah berapa kali saya dapat tangkap atas katil di rumah saya. Yang mengadu melalui PM ni, ustazah, saya tengah pantang suami saya hari-hari bawa balik perempuan. Saya kena tunggu dekat luar dengan anak-anak. Suami masuk bilik. Bukan orang bukan Islam, orang Islam ni. Ustazah, saya dekat luar, anak saya tanya, ayah buat apa dengan perempuan dalam bilik? Bayangkan. Puan-puan nak minta pisah, puan nak nasihat untuk pisah. Tak ustazah, saya sayang lagi suami saya. Kita tak boleh nak berin, orang kata tak nak berin. Kan bahasa zaman moden sekarang. Tapi kita tak duduk di tempat dia. Kenapa dia buat pilihan tu? Untuk tetap bersabar. Sebab dia tetap mengharapkan. Apa yang patut saya buat? Ustazah bagi saya amalan. Ustazah ni, saya harap suami berubah aja. Kadang-kadang kita jadi hamba lelaki. Kadang-kadang jadi hamba emosi. Kadang-kadang jadi hamba nafsu. Hakikat sebenarnya kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi tahu wanita di luar sana, kalau sampai tahap suami zalim macam ni, kita selagi mana jadi hamba Allah, Allah tak akan biarkan kita. Maksudnya, mohon berpisah, jadi hamba Allah, jaga solat, kita tak akan disisihkan, tak akan dibiarkan oleh Allah. Tapi ramai yang tak kuat. Sebab apa? Dia perlu kekuatan dulu hubungan dengan Allah. Baru dia kuat nak putuskan hubungan dengan suami yang zalim macam ni. Okey, jadi yang perempuan ni dia kata, ustazah nak buat apa? Saya tanya, puan solat tak? Saya kata saya boleh bagi RM50 sebab kita ada duit tabung. Siapa yang memerlukan immediately, saya boleh buat surat ke Baitul Mal untuk mohon bantuan puan, surat sokongan. Tapi saya nak tanya puan, puan nak tak bantuan seumur hidup? Saya jawab macam tu lah. Nak ustazah bantuan seumur hidup? Muka dia bercahaya. Siapa nak bagi bantuan seumur hidup? Cukup semua cukup. Bantuan seumur hidup tu daripada Allah. Apa maksud ustazah? Saya tanya semayang tak? Dah berapa tahun tak semayang? 3 tahun tak semayang langsung. Ni isteri pula ni. Tadi cerita suami tak semayang kan? Ustazah saya tak semayang. Saya rasa macam dah lupa semayang macam mana. Jadi saya pun tulis kertas, tulis pasal solat. Lepas tu saya pesan bagi duit sikit, pergi beli buku pasal solat, cerita-cerita pasal solat. Ustazah insya-Allah saya akan cuba. Tapi kita bagi juga duit belanja dia. Lepas tu insya-Allah ya ustazah tolong panggil suami saya. Ya, saya akan panggil 2 minggu lagi. Kita kan dengan doa kita handle case. Bukan kita handle case suka-suka je, minta petunjuk daripada Allah. Kita kadang bila ada klien datang, cara berbeza. Kalau klien datang, saya kata buka Al-Fatihah. Lepas tu doa, kita minta ilham daripada Allah. Tuan datang untuk tujuan ni, saya tak boleh tolong apa-apa, saya tak ada daya, tapi Allah lah segala-galanya. Kemudian tak lama, isteri ni pun sama. Dia telefon saya belum sampai temu janji, menangis-nangis. Kisah benar ya. Ustazah, alhamdulillah suami saya dah berubah. Boleh percaya ke? Suami main judi, minum arak, main perempuan, boleh berubah dalam tempoh tak sampai 2 minggu. Mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya tanya macam mana suami boleh berubah? Dia start solat ni, dia jaga solat, dia buat apa yang kita suruh apa semua ni. Dia kata, ustazah suami saya kena buang kerja. Ya, kena buang kerja. Lepas tu alhamdulillah suami saya cari kerja yang baru, di tempat baru. Bukan kerja yang susah dapat lah, basuh kereta, kerja kat warung ke apa. Di tempat kerja baru Allah takdirkan dia dapat kawan yang baru. Dan dia ikut apa kawan dia tu ajak. Kawan tu ajak pergi masjid, dia pergi. Kawan tu ajak solat. Saya tak tahu macam mana hati dia boleh ikut je kawan tu. Lepas tu dapat gaji hari RM20, dia bagi saya setiap hari. Saya tak tahu macam mana suami saya boleh ubah sekelip mata. Saya kata, ya Allah,
Allah ya nur, ya hadi, ya haq. Allah yang maha memberi cahaya hidayah kebenaran. Kalau Allah beri cahaya hidayah kebenaran, sekelip mata hambanya boleh berubah. Kalau Allah menyekat, usahalah macam mana pun tak. Ya Allah, sebab itu kan, bila masa tu Jaki minta ustazah ada cadangan macam mana nak selesai masalah, saya pun buat modul, kita kumpulkan buku, saya kata solatlah penyelesaian semua masalah. Dan sebab solatlah punca masalah semua perkara. Masya Allah. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi kan, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama dan tiang kehidupan. Barang siapa yang mendirikan salat, dia sedang mendirikan agama dan mendirikan hidupnya. Barang siapa yang meninggalkan salat, umpama dia meruntuhkan agama dan meruntuhkan kehidupannya. Jadi siapa pun, bukan kita tengok orang lain, kita sendiri. Orang yang bersiap awal untuk solat, dia sedang menyiapkan dirinya untuk pulang kepada Allah. Orang yang selalu siapkan diri 10 minit sebelum waktu solat, dia dah ready dah dengan ambil wuduk, kain semayang atas sejadah. Orang tak azan lagi, dia tunggu. InsyaAllah dia juga tergolong di kalangan orang yang bila Allah nak panggil saat kematian yang betul, dia diberi Allah masa untuk bersedia. Subhanallah. Solat ni dia merangkumi semua. Orang yang bersedia untuk mati kecil sebelum tidur, baca al-mulk, baca 3 kul, baca zikir, dia akan bersedia untuk mati yang besar, iaitu mati yang betul-betul. Tapi kalau tidur je, main tertidur, kita bimbang, kita mati terkejut. Tak sempat settle, tak sempat minta maaf dengan suami, tak sempat settle hutang. Sebab itu dua benda. Siapa yang nak tergolong di kalangan orang yang Allah bagi masa, ruang, yang dia tahu ajal ni nak tiba, dia sempat berbuat persiapan. Antaranya ialah mereka yang bersiap awal sebelum waktu solat. Sebab solat itu jumpa Allah 5 kali sehari sebelum jumpa Allah yang sebenar, iaitu mati. Yang kedua iaitu mati kecil, iaitu sebelum tidur. Setiap malam buat persiapan. Orang yang bersiap sedia sebelum mati kecil, dia juga orang yang bersiap sedia sebelum mati yang besar. Alhamdulillah. Jadi saya nak jawab soalan Tuan Haji tu tadi. Soalan yang kedua, kenapa orang lelaki suka poligami? Dan Tuan Haji tolong jawab tadi, sebab isteri tak pandai jaga suami. Setuju ke? Masya Allah, tak setuju. Ijma' ulama' muslimat tak setuju. Macam tu. Maksudnya Allahu Akbar, subhanallah. Benda ni isu sensitif. Saya baca ulasan Ustaz Abid Liu kan, dia kata macam ni. Ada orang lelaki datang mengadu, Ustaz, isteri saya gini. Semua keburukan isteri dia sebut. Sebab itu saya rasa perlu poligami. Lalu Ustaz Abid Liu tanya, saya bukan nak bawa hujah Ustaz Abid Liu ke nak bersandar ke apa, saya suka jawapan dia. Suami ni tanya isteri, Ustaz Abid Liu tanya suami ni, isteri tutup aurat? Tutup aurat. Isteri solat? Solat. Isteri buat maksiat? Tak. Isteri sekian-sekian? Tak. Isteri tuan sangat baik. InsyaAllah dia boleh masuk syurga Allah dengan semua kebaikan amal soleh dia tu. Dia jaga aurat, dia jaga pergaulan, dia jaga maruah. InsyaAllah isteri encik, isteri yang baik, dia boleh masuk syurga dengan semua tu. Tapi saya bimbang encik masuk neraka. Ui, bernas tau. Kenapa pula? Sebab apa? Isteri encik isteri yang baik, tapi encik nak menambah lagi dalam keadaan encik sendiri bukan suami yang baik. Encik nak menambah beban lagi. Sekian-sekian. Dan jangan encik mengatakan isteri itu derhaka disebabkan satu benda yang harus, yang dia tak nak buat. Dia dah buat semua yang wajib. Yang wajib solat, yang wajib puasa, yang wajib tutup aurat. Yang poligami bukan wajib, ia harus. Maka jangan mudah-mudah nak cakap isteri itu derhaka ataupun isteri itu nusyus apabila dia tak taat perkara yang harus. Yang wajib semua taat. Suami kalau nak menyatakan isteri nusyus, ia mesti melibatkan yang wajib. Ustazah, saya suruh isteri solat, isteri tak nak, nusyus. Saya suruh isteri tutup aurat, isteri tak nak, itu nusyus. Benda berkaitan dengan wajib. Sebab itu tak boleh dikatakan nusyus kepada isteri yang tak mampu terima suami poligami. Dan saya nak bagi tahu, hati perempuan berbeza. Ada kes saya, isteri datang, Ustazah tolong pujuk suami saya. Kenapa? Saya minta di poligami, dia tak nak.
Ada juga. Ada kan? Ada. Saya kata pelik puan ni. Suami duduk sebelah. Saya dah cakap, saya tak nak, jangan paksa saya. Isteri ni, abang tolonglah bang. Tolonglah. Kalau abang tak nak berkenaan itu, saya cari yang lain. Ada wanita macam tu, subhanallah. Hati berbeza Allah ciptakan, betul kan? Contoh macam ni lah, ada perempuan tengok cerita menangis beria. Ada yang tengok tak ada perasaan. Hati berbeza. Kata, sedih, tak sedih pun. Memang kita tak boleh, seorang wanita yang boleh terima dengan baik suami poligami, jangan berkata-kata kepada wanita yang tak mampu terima, kamu tak sabar, kamu tak redha, kamu sekian-sekian. Kita tak boleh nak buat ukuran yang sama. Pengalaman hidup berbeza, suami pun berbeza, keadaan berbeza. Kita tak boleh buat kayu ukur yang sama. Sebab itu bila datang kes, kita handle berbeza. Saya kata, puan, kenapa puan? Ustazah suami saya sangat baik, Masya Allah. Dia sangat bertanggungjawab. Jadi saya nak berkongsi dengan wanita yang lain, merasai nikmat yang sama. Mempunyai suami sebaik suami saya. Saya kata, ya Allah mulianya, suami tak nak. Saya tak nak. Cukuplah seorang, saya takut tak boleh jawab di akhirat esok. Suami ni kata, cukuplah Ustazah. Saya ada anak belum besar lagi Ustazah. Saya tak tahu, banyak lagi tanggungjawab. Saya tak nak fikir yang lain. Isteri ni kata, tak apalah Ustazah pun tak boleh pujuk. Tak apalah, saya terus berdoa. Ada yang macam ni, Masya Allah. Okey, jadi Tuan Haji, insya Allah berkenaan dengan tu kan, bukan semata-mata kerana isteri tak pandai layan suami, tidak. Ia berkenaan dengan hakikat manusia itu sendiri, suami itu sendiri sama ada isteri itu sendiri. Saya nak bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Ada sambungan lagi tu. Firman Allah yang bermaksud dijadikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikan di antara kamu pasangan kamu sendiri, litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang, tenteram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu kasih sayang, rahmah, belas kasihan. Apabila sebuah rumah tangga tu hilang sakinah, ketenangan, sebab isu-isu seperti tadi, dia dah tak termasuk dalam sebuah keluarga yang bahagia. Suami kalau tahu isteri tak mampu nak tenang, dia akan stres, dia akan menangis, dia akan memberontak. Suami ni akan pegang supaya rumah tangganya tetap tenang, dikorbankan keinginan tambahan dia. Kalaulah isteri ni mampu, ya bang, saya sanggup bang ini, Masya Allah, subhanallah, sangat besar pengorbanan isteri ni. Sebab apa? Suami ni tak tenang. Awak, saya tak solat khusyuk lah, saya terbayang wanita tu. Saya makan pun tak lalu. Duduk ngadu dekat isteri ni. Ramai isteri mengadu, Ustazah, isteri saya duduk luar perasaan. Dia tak boleh hidup tenang, solat tak khusyuk, baca zikir tak khusyuk, selagi mana tak boleh kahwin. Puan, kalau puan boleh tenang dan boleh bagi ketenangan kepada suami puan, kuat, silakan. Lepas tu ramai orang tua, sebab Tuan Haji orang tua kan. Soalan maut orang tua, bukan tua sangatlah, cuma tak muda je. Betul. Bukan orang tua, cuma orang tak muda. Tuan Haji umur berapa? 60 lebih? Okey. Lawak orang Shah Alam. Baiklah. Biasa masalah orang tua, saya nak bagi tahu, memang hilang. Hilang maksudnya warga emas, Allah bagi kurniaan, semua nafsu dah menurun sikit. Ya. Orang perempuan. Bukan nafsu kita bayangkan syahwat sahaja ya. Maksudnya nafsu nak bergurau senda, dah jadi suam-suam dah. Nafsu bercakap pun kurang, nafsu mengumpat dah kurang, nafsu beli belah kurang, nafsu marah pun dah kurang, dah tak larat nak marah Ustazah. Maksudnya semua tu seiring dengan usia, sebab masa ni kita dah perlu berdiam lama di tikar sejadah. Lepas tu ramai orang tak muda macam Tuan Haji. Saya cakap tu serang ya, yang datang mengadu biasa, Ustazah, saya ni nampak je tua, tapi dalam muda lagi. Tu bahaya. Jadi saya minta isteri saya, janganlah tolak bila saya nak bermesra dengan dia. Betul tak Tuan Haji? Masya-Allah. Sebab kes-kes macam ni saya hadap. Dia kata, Ustazah, dulu masa kahwin macam magnet.
melekat. Sekarang dah macam current, negatif positif, tak boleh disentuh. Lepas tu macam lettering. Trip. Lepas tu isteri ni pun jawab sebelah, awak ni kita kan dah tua, banyakkan zikir, baca Quran, istighfar lah, awak ni mikir lagi benda-benda macam tu. Saya cakap, puan, tanggungjawab kita sebagai isteri sampai akhir hayat kita, ataupun sampai akhir hayat suami kita. Agak-agak siapa mati dulu ni? Habis tu Ustazah nak macam mana Ustazah? Saya tak tahu kenapa rasa panas je dengan dia. Saya kata, Tuan Haji, bukan Tuan Haji ni ya, Tuan Haji bawa pergi jumpa doktor. Mungkin isteri Tuan Haji Hajah ni ada masalah hormon tak stabil. Orang perempuan ada menopause. Dia pun jawab, saya tak kira apa-apa pos. Orang tengah marah sebab dia kata elok boleh peluk cucu tu, boleh peluk. Cucu boleh dicium-cium. Lain. Cucu boleh pula dia main kejar-kejar. Dia kalau cucu datang dia masak sedap-sedap. Saya ni sama lah ni. Kalau anak balik saya boleh tumpanglah makan sedap. Saya nak kata benda ni kena muhasabah lah. Memang betul lah. Maksudnya kadang-kadang kita ni kalau tetamu datang dia kata baru boleh numpang makan sedap. Kalau tak hari sama. Kalau boleh hari-hari beli. Dengan saya buat muka penat. Tetamu datang muka tu sehat je. Sebab itu Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman di kalangan kamu, yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi sebut orang yang paling rapat dengan aku di akhirat kelak, orang yang paling baik akhlaknya. Nabi kata siapa? Orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Sebab itu kita akan diuji dengan suami ni sampailah akhir hidup kita. Tuan-tuan akan diuji nak buat baik pada isteri sampai akhir kehidupan tuan. Sebab itu orang lelaki kadang dia memang pemurah tapi dengan kawan dan belanja hari ni rezeki daripada Allah. Tapi kalau isteri, bang kita makan luar, tak payahlah membazir, sahabat syaitan. Dia jadi lain sikit. Sebenarnya ya Allah, kalau kita baca bab nafkah, suami bagi nafkah berusaha keras untuk bagi pada anak isteri itu sebesar-besar sedekah. Allahu Akbar. Siapa yang beriman dengan hadis Nabi, belajar betul-betul, dia akan jadi suami yang sangat baik. Sebab gedung pahala bagi seorang lelaki juga di rumahnya, menyantuni isteri. Rasulullah bila balik rumah Saudah kata Rasulullah tak minta apa-apa sebab Saudah isteri paling tua. Rasul terus sinsing lengan, terus bantu Saudah uli gandum. Sebab tahu isteri ni paling tua, tak larat. Setengah suami nampak isteri tengah lipat kain, satu bukit, dua bukit, dia main langkah, tumpang lalu nak ke dia duduk sekali? Tolong lipat sama-sama. Sebab itu subhanallah, memang rumah tangga sama ada lelaki ataupun perempuan, memang Allah buat itulah gedung pahala. Siapa yang bijak mengambil peluang itu, maka bertuahlah. Subhanallah. Jadi muhasabah untuk kedua-duanya insya-Allah. Walaupun dah tua, layanilah suami. Kalau ikut kemampuan tak mampu, ikut buat sedaya upaya. Pergi jumpa doktor, ambil pil hormon. Suami ni pun cakap, Ustazah terima kasih lah Tuan Haji tu yang tua tu kan. Bukan yang ni yang muda. Susah nak ni, sensitif pula. Yang pakcik tu kata, Ustazah terima kasih, saya dah bawa dah orang rumah saya pergi jumpa doktor. Sekarang dah okey sikit, dah macam magnet sikit ni. Saya nak cakap betul, ni bukan main-main. Orang perempuan ada menopause satu ketika, dia bukan dibuat-buat. Dia rasa panas, dia rasa tak selesa, tak nak disentuh, rasa rimas. Bukan dibuat-buat. Hormon tu memang adalah makhluk Allah juga. Ada waktu tertentu dia menurun sangat hormon estrogen dia tu. Jadi jumpa doktor, doktor bagi pil hormon, doktor ada bagi begini-begini untuk pulihkan stabil balik. Lepas tu barulah dia rasa okey. Terima kasih Ustazah, saya rasa diri saya yang macam dulu. Macam itulah, mesti ada jalan penyelesaian. Allahu Akbar, masa dah terlebih sangat. Minta maaf banyak-banyak. Okey, saya faham semuanya ada keperluan. Ustazah tolong huraikan Aiwadi, Aimazi, Aimani. Okey, secara ringkas, Aiwadi keluar sebab penat, Aimazi sebab terangsang, Aimani terangsang kemudian sampai tak boleh ditahan rangsangan, akhirnya keluar Aimani. Aiwadi, Aimazi adalah najis, bawa solat tidak sah.
Kalau pakailah kita panggil panty liner tu, kemudian kita buang, lepas tu kita basuh bahagian alat kelamin, kemudian solat. Wajib dibersihkan. Kalau tak sah solat. Saya sebut benda ni bila nampak soalan ni sebab ramai orang ambil mudah. Jadi perlu bagi tandas perempuan ataupun lelaki mungkin keluar dua air tu. Air mani lelaki perempuan pun ada. Bila keluar air mani memang dia suci, tapi dia khawatir bercampur dengan air mazi tadi tu. Sebab dia mula dengan rangsangan dulu, kemudian baru keluar air mani. Jadi air mani wajib, mandi wajib. Atuk-atuk, nenek-nenek, sebab saya nampak ramai bukan orang muda ni, ada juga orang muda. Tolong sampaikan benda ni kepada anak muda kita hari ni. Kajian mengatakan hampir 80% remaja terlibat dengan gejala onani. 50% betul. Jana tahu tu. Faham tak maksud onani ni? Remaja hari ni terdedah sangat benda pornografi. Akhirnya dia tengok seseorang dalam bilik. Waktu malam, dia tak mampu nak menahan, akhirnya dia melepaskan air mani dengan tangan sendiri. Dan mereka tak tahu perbuatan itu haram. Dan mereka tidak tahu mereka perlu mandi wajib. Dan akhirnya mereka solatnya tidak sah sebab mereka berhadas besar. Sebab saya terima banyak soalan ni. Ustazah dah 10 tahun saya melakukan benda tu. Pelajar universiti tanya, orang yang dah kahwin tanya. Saya tak tahu pun benda tu wajib mandi wajib. Macam mana solat saya 10 tahun tu? Kalau lelaki tanya, saya kata wajib qada. Ijma' ulama' 10 tahun yang dah buat selama ni tak mandi wajib. Sebab buat daripada umur 12 contohnya. Sekarang umur 22. Saya jahil Ustazah, saya tak tahu. Walaupun jahil, kena qada solat. Baru tahu hari ni kena mandi wajib. Sebab itu soalan ni sangat penting. Allahu Akbar, panjang ni. Sejauh mana ketaatan kepada suami? Saat saya mengandung nak bersalin, suami suruh saya ikut nasihat doktor supaya bersalin Caesar dan belah. Tapi saya minta untuk bersalin normal. Dan Alhamdulillah saya bersalin normal. Tapi adakah betul saya dikira nusyuz derhaka kerana tidak patuh pada suami? Saya tanya, adakah menantu perlu taat kepada mertua? Sama ada menantu lelaki ataupun perempuan, khususnya menantu lelaki yang mana hak ibu telah diambil oleh suami, yang isteri perlu taat suami bukan lagi kepada ibu bila telah kahwin. Masya Allah. Soalan yang terakhir, berdosakah kita sebagai ibu nasihatkan anak perempuan kita bercerai dengan suaminya sebab suaminya kaki perempuan, kaki pukul, tak beri nafkah dan sebagainya, maka patutkah ibu berbuat demikian? Berdosakah? Jawapannya tidak berdosa. Maksudnya si ibu ni bagi cadangan, bagi kekuatan pada anak ni. Sebab apa? Suami ni dalam golongan suami yang zalim. Memang selalu orang sebut cerai itu benda yang halal tapi dibenci oleh Allah. Ini dalam bab penceraian bukan ada alasan syar'i. Memang dibenci oleh Allah, tapi sah dan boleh bercerai. Sebab apa puan nak bercerai? Sebab saya jatuh cinta pada lelaki lain. Tak ada sebab syar'i. Suami saya baik, maka ia sangat dibenci oleh Allah. Tapi kalau suami zalim, suami sampai peringkat tak bagi nafkah bertahun-tahun, dah cuba ikhtiar macam-macam, isteri nak minta cerai, tak berdosa. Jadi soalan pasal ni tadi, itu bukan kira nusyuz. Sebab ia bukan perkara wajib. Maksudnya suami nak suruh Caesar. Pelik juga kan? Jadi boleh salin normal, suami minta Caesar, tapi doktor tahu bagaimana kondisi, maka ia bukanlah dikira sebagai tak taat, nusyuz. Okey, saya nak sebut sikit, minta maaf. Bertempung antara ibu dengan suami, mana lebih utama? Suami. Suami ni bila bertempung antara kehendak isteri dengan ibu, mana lebih utama? Ibu. Ibu mana? Dua-dua ibu. Ibu mertua dengan ibu kandung. Apabila berkahwin suami isteri, seorang suami dia wajib bertanggungjawab kepada kedua-dua ibu, bukan ibu kandung dia sahaja. Wajib kedua-dua ibu. Dua-dua ibu ni sama sahaja. Dia kalau bagi ibu kandung dia 200, bagi ibu mertua pun 200. Bulan ni bawa ibu kandung dia pergi berjalan dekat Hanyai. Bulan depan bawa pula ni pergi ke Songkla. Macam tu ke? Maksudnya kena adil. Minggu ni balik rumah mak mertuanya, minggu depan balik pula mak mertua dia. Maksudnya mak perempuan. Inilah sifat suami yang adil, suami yang bertanggungjawab. Ada yang tanya, Ustazah, suami saya halang saya balik ke rumah mak saya beberapa tahun dah. Jawapannya suami ini zalim. Sebab apa? Memutuskan silaturahim adalah haram hukumnya. Jadi boleh tak saya balik mak saya tenat, suami saya tak izinkan? Dibenarkan syarak. Sebab suami ni dah berlaku kezaliman. Suami ni tak menjalankan tanggungjawab. Tanggungjawab dia adalah menjaga hak isterinya.
untuk berbakti, untuk berhubung dengan ibu bapanya. Ini banyak kes ni. Okey, saya kira subhanallah, alhamdulillah, cukuplah setakat itu ya para jemaah sekalian. Saya mohon maaf salah dan silap. Sebenarnya banyak persoalan yang tak terjawab. Mudah-mudahan rumah tangga kita yang ada suami, yang ada isteri ataupun yang tidak ada, itulah jambatan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada melalui jalan nikmat lalu kita syukuri, ataupun jalan ujian lalu kita redha dan sabar. Kedua-dua jalan itu adalah jalan ke syurga Allah. Dapat suami yang baik, isteri yang baik lalu kita syukuri, itu pun jalan ke syurga. Dapat suami ataupun isteri yang menguji kesabaran lalu kita redha, itu juga jalan ke syurga. Semuanya baik bagi orang yang mukmin. Saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan dan sebagainya. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.